Okey, oleh sebab itu anak-anak, tolonglah bangun untuk untuk kejayaan kamu sendirilah, ya. Untuk kejayaan kamu sendiri, bangunlah bina kejayaan, sebab kamu mesti ingat walaupun COVID tak naik atau turun, SPM 2021 pasti ada. Apa pun yang berlaku, SPM untuk kamu 2021 akan diadakan pada Mac 2022. Kamu akan kena duduki SPM nak ataupun tidak. Ya? Sebab SPM ini telah diiktiraf seluruh dunia. Dia ada dia punya syarat-syarat. Jadi bangunlah kamu. Pertama kamu mesti ada hala tuju dan matlamat. Maksudnya macam cikgu dulu, cikgu ada tulis besar-besar dalam apa? Dalam bilik. SPM 2000 macam kamu tulis. Kalau belum tulis besar-besar. SPM 2021 type. Dapat berapa A? 8A. Mesti ada tulis, ada matlamat. Kalau boleh kita mestilah matlamat kita tu mestilah yang tinggi. Tak dapat 8A mungkin dapat 5A. Jangan matlamat kamu, aku ni SPM lulus je. Tengok-tengok tak lulus. Sebab target lulus je. Dapat D. Usaha pun setakat D. Dia tengok dapat E. F. Jadi hala tuju. Lepas tu kena ada hala tuju. Lepas SPM 2022, aku nak masuk mana? Aku nak jadi apa? Mesti ada yang kamu nak capai. Okey, yang kedua, untuk mencapai hala tuju dan matlamat ni, apa yang kamu kena buat? Kena ada disiplin diri kamu lah. Kamu mesti berdisiplin. Contoh kalau PDPR kita ada pukul 8 pagi. Mula pukul 8 bangun. Dah ready di komputer, bukan pukul 8 tu baru nak bangun, baru tergege nak buka komputer, baru tergege nak cari buku, tak ada. 7:30 dah ready, dah serapan dan sebagainya. Mesti tolong anak-anak tolong. Disiplin diri, kalau cikgu suruh buat soalan, buat. Cikgu suruh tanya, jawab. Kena ada disiplin lah. Okey, yang kedua kena ada kesungguhan. Kamu kena bersungguh-sungguh tahun ni untuk duduki SPM. Aku ni tingkatan 4 tu banyak main ni. Sekarang tak ada masa main. Walaupun sekarang jangan kamu tingkatan 5 terleka dengan Piala Eropah. Bola sepak sekarang Piala Eropah sedang berlangsung. Ada yang pukul 2 pagi, 12 malam, 9 malam. Tak perlu. Tangguhkan itu dulu, tak perlu Piala Eropah tu. Kita nak Piala SPM. SPM ni dah dekat. Sebenarnya kami pada guru sangat takut dengan calon 2021 ni. Sebab tingkatan 4 kamu tidak diuji, tingkatan 5 tidak diuji, kamu banyak belajar melalui PDPR. Dan bila SPM 2020 diumumkan, Menteri Kanan Pendidikan mengumumkan bahawa keputusan SPM 2020 adalah keputusan terbaik SPM dalam masa 5 tahun. Maksudnya di sini, kebanyakan sekolah PDR-nya berjaya. Kebanyakan sekolah, majoriti besar sekolah di Malaysia, PDR-nya meningkat. Muridnya dapat belajar bersungguh dengan PDPR berbanding kita. Kenapa cikgu cakap berbanding kita? Sebab kita saja yang jatuh dari segi peratus dan kita saja yang jatuh dari segi grade purata. Orang lain semua naik. Maksudnya di sini, murid-murid di sekolah lain, mereka menggunakan peluang yang ada. Peluang PDPR. Tak perlu membazir masa pergi sekolah. Tak perlu membazir masa duit untuk naik bas. Tak perlu membazir duit untuk beli makanan. Mereka duduk di rumah dan mereka belajar bersungguh-sungguh. Adakah kita mampu buat begitu? Jadi soalan ni cikgu tanya, lontarkan balik kepada kamu. Jadi kamu tolong bersungguh-sungguh belajar. Bersungguh-sungguh belajar. Jangan buka komputer, mak bapak tengok, anak aku bagus tengok komputer tapi dia tidur. Buka komputer, cikgu panggil-panggil tak nyaut-nyaut. Maksudnya tak tahulah, itu tak sungguh-sungguh.
Okey, seterusnya kamu juga bercekal. Tolong cekal dan sabar dalam belajar ni lah. Jangan fed up, jangan putus asa. Tolong betul-betul belajar. InsyaAllah cikgu doakan kamu akan berjaya dengan bersungguh-sungguh lah. Dan yang penting juga kamu naklah berdoa dan bertawakal kepada Allah. Tolonglah banyakkan berdoa. Bila kita dah berusaha, kita dah berdisiplin, bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh ulang kaji, sungguh buat latihan, kita cekal sabar. Oh sabar tak apa, tak payah tidur, aku ni sabar, aku nak belajar betul-betul. Kita banyakkan berdoa dan bertawakal kepada Allah sebab apa juganya dengan izin Allah kamu akan berjaya dengan cemerlang. Okey, oleh sebab itu, sekarang kita tengok wasiat Saidina Ali, orang yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah takut, gerak badan yang paling besar ialah kerja. Jadi kamu nak buat ni, kamu bekerja lah, kerja, belajar bersungguh-sungguh. Bahaya yang paling besar adalah putus asa, jangan putus asa dan kamu naklah berani. Yang paling besar adalah sabar dan modal paling yang besar adalah kepercayaan diri. Jadi untuk SPM 2021, kamu perlukan modal. Modal ialah kepercayaan diri sendiri. Kamu kena percaya diri kamu, ya. Percaya diri kamu sendiri. Oh, aku ni boleh buat ni. Ni senang je ni. Aku boleh buat, tak ada masalah. Boleh percaya, tanamkan kepercayaan bahawa kamu boleh buat. Boleh baca, boleh lulus SPM. Percaya boleh capai matlamat kamu. Kamu nak dapat 5A. InsyaAllah aku boleh capai. Dengan berusaha bersungguh tadi. Dan kamu mesti percaya bahawa kamu boleh lulus SPM. Kamu mesti tanamkan kepercayaan itu bahawa kamu boleh lulus SPM dengan bersungguh-sungguh. Dan kamu mestilah percaya pada diri kamu bahawa kamu boleh menjadi pelajar terbaik SPM 2021. Waalaikumsalam. Yang berusaha Puan Kamisa binti Ali, Pengetua SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Yang dihormati barisan para pentadbir, guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Nama saya Nur Izahana binti Zahidin, calon SPM 2020. Pada hari ini saya akan berkongsikan sedikit sebanyak tentang tips dan cara belajar saya serta rahsia kejayaan. Pertama sekali saya akan mulakan dengan tips dan cara belajar. Tips dan cara belajar yang pertama adalah baca doa sebelum belajar. Sebab doa merupakan salah satu usaha kita sebelum belajar. Apabila kita baca doa, insya-Allah akan dipermudahkan segala urusan kita semasa belajar. Ini adalah antara doa yang Iza guna dulu, iaitu doa sebelum belajar, doa mudah hafal, doa mudah faham dan doa selepas belajar. Seterusnya adalah doa ketika hadapi tekanan dan keresahan dan doa mohon selamat daripada kegagalan. Tips yang seterusnya adalah buat nota. Dulu Iza suka buat nota sebab bagi Iza bila buat nota kita lebih faham tentang sesuatu topik yang kita lemah. Sebab bila nota kita yang buat sendiri, jadi kita tahu apa isi kandungan yang ada dalam nota tersebut. Dan secara tidak langsung kita lebih jelas dan faham tentang topik-topik atau bab yang kita lemah. Ini adalah contoh nota yang Iza buat dulu. Dan kalau macam sejarah, boleh gunakan teknik flashcard untuk buat nota sebab dia lebih mudah dan menarik serta mudah untuk dibawa ke mana-mana. Tapi untuk pelajar yang mungkin tiada masa atau kesuntukan masa, Iza sarankan untuk tengok laman web sistem guru online. Kat sini ada banyak nota-nota yang menarik dan bagi Iza mudah difahami. Tips yang seterusnya adalah jika tak faham sebarang topik atau soalan, tanya cikgu atau Google di internet. Jangan malu-malu untuk tanya cikgu sebarang soalan yang kita tak tahu buat. Ataupun Google di internet. Contohnya dulu Iza lemah bab trigonometry at Maths Form 5. So apa Iza buat? Iza Google di YouTube bab tersebut dan Iza ambil kertas A4.
Iza salin apa yang cikgu tu ajar dan contoh-contoh soalan. Alhamdulillah, lama kelamaan Iza faham dan mahir topik tersebut. Ini adalah contoh-contoh YouTube yang korang, yang pelajar boleh tengok. Contohnya Mat Klinik, Cikgu Azah Zakia dan PTTI. Seterusnya Iza akan berkongsikan rahsia kejayaan. Rahsia kejayaan yang pertama adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Bermaksud kita lakukan tanggungjawab kita sebagai hamba, iaitu lakukan solat 5 waktu, seelok-eloknya lakukan pada awal waktu. Kedua, baca Quran dan lakukan kebaikan. Seterusnya adalah hormati ibu bapa dan guru, sebab daripada dioranglah kita dapat berkat dan kemudahan untuk kita belajar. Seterusnya, lakukan solat sunat seperti solat duha. Boleh je nak buat solat sunat lain seperti solat sunat tahajud, tapi Iza tekankan untuk buat solat sunat duha sebab solat sunat duha ni merupakan solat untuk kita meminta rezeki yang luas kepada Tuhan. Dan kejayaan dalam hidup mahupun keputusan yang cemerlang merupakan salah satu bentuk kejayaan. Salah satu bentuk rezeki. Seterusnya, jangan kedekut ilmu dan masa dengan orang lain. Misal kata jika kita ada ilmu atau kita mahir tentang suatu topik dan rakan kita lemah, ajarlah mereka. Tak salah pun untuk ajar mereka. Dan seterusnya jangan kedekut masa. Contohnya, kalau kita tengah ulang kaji pelajaran untuk, contohnya esok ada exam, tapi kita tengah ulang kaji untuk malam ni dari waktu-waktu genting, tiba-tiba parents minta tolong. Tolonglah parents dulu. InsyaAllah masa yang kita gunakan tu untuk tolong parents, InsyaAllah Allah gantikan untuk kita. Bermaksud bukanlah Tuhan akan tambahkan masa 24 jam jadi 26 jam, tapi mungkin Tuhan akan permudahkan urusan kita dalam belajar, mudah faham, mudah hafal dan jawab soalan peperiksaan nanti mudah dan dapat keputusan yang cemerlang insya-Allah. Itu sahaja daripada Iza. Iza ucapkan good luck untuk batch 04 untuk SPM. I wish you all the best. Do not give up and keep study. Terima kasih. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Okey. Cikgu boleh dengar suara saya? Boleh. Teruskan Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Kamisah binti Ali selaku Pengetua SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang, yang dikasihi barisan para pentadbir serta rakan-rakan yang sudi menghadiri slot perkongsian rahsia kejayaan yang akan disampaikan oleh saya Adlina Hanani binti Azharuddin selaku bekas pelajar dan bekas pembimbing rakan sebaya SAAS Kajang. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah. Adlina Hanani boleh kuat sikit? Ya saya. Boleh kuat sikit? Dekat dah. Dekat dengan mic tu Tengah jauh je. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah dan unit bimbingan kaunseling yang sudi memberikan saya peluang untuk mengisi slot program bicara kejayaan. Sila beri perhatian sepenuhnya dan pastikan anda bersedia untuk mengambil nota berkenaan tips yang saya akan kongsikan sebentar sahaja lagi. Okey, kaedah pembentangan yang saya aplikasikan pada hari ini adalah seni. Seperti yang semua tahu, seni memerlukan beberapa langkah yang betul untuk menghasilkan sebuah karya yang cantik dan berkualiti tinggi. Jadi, saya membuat keputusan untuk memilih tajuk perbentangan saya iaitu Art of Studying kerana saya beranggapan belajar juga merupakan salah satu aktiviti yang para pelajar harus lakukan dengan langkah yang betul dan teratur supaya dapat menghasilkan seorang insan yang berilmiah di samping dipengaruhi dengan nilai-nilai murni. Diikuti dengan prinsip saya iaitu do something today that your future self will thank you for. Menjadi pegangan harian saya supaya sentiasa memanfaatkan masa saya dengan perkara yang berfaedah yang akan meringankan beban saya pada masa akan datang. Nampak ringkas
Namun bukanlah satu perkara yang mudah untuk melakukannya dengan berterusan kerana ada sahaja yang perkara yang akan mewarnai hari kita. Jadi, adakah adik-adik semua sudah bersedia untuk menduduki peperiksaan SPM tahun 2021? Adik-adik semua sebagai batch kedua selepas kami batch 03 juga menghadapi sistem PTPR online yang sangat-sangat mencabar fizikal dan mental. Tak lupa para guru juga yang sentiasa bertungkus lumus dalam mengajar dan mendidik kamu. Namun, jangan dibiarkan kaedah pembelajaran baru ini mengganggu prestasi kamu untuk meneruskan pembelajaran dan mengejar impian kamu. Sebaliknya, mencari alternatif atau cara yang terbaik untuk mengharungi cabaran ini. Perjalanan kamu masih jauh tau. Jadi, jangan berputus asa. Kuatkan semangat kamu. Kamu juga mesti bijak mengurus masa dalam mengendalikan rutin harian kamu. Masa untuk mengulang kaji pelajaran, menyiapkan homework, bermain game atau melayari social media, mengendalikan kerja rumah dan sebagainya. Jadi, berhubungan dengan objektif program hari ini, mungkin sudah tiba masanya untuk kamu meningkatkan lagi azam kamu untuk bersedia menduduki peperiksaan SPM yang akan berlangsung tak lama lagi. Ini juga merupakan langkah pertama untuk membentuk masa depan yang lebih baik di samping mempunyai cita-cita yang tetap. Tanpa cita-cita, kita sebenarnya akan merasa sukar untuk meneruskan perjalanan yang dinamakan kehidupan. Oleh itu, rakan-rakan semua mestilah menetapkan cita-cita terlebih dahulu supaya haluan pembelajaran menjadi lebih luas. Baiklah, slide seterusnya, adik-adik semua mesti dah setkan impian ataupun hala tuju mahupun cita-cita masing-masing. Pastikan adik-adik semua sudah mencari dan mengukuhkan semula impian yang dapat menjamin masa hadapan, yang dapat menyelamatkan adik-adik semua daripada dibelenggu keserabutan ekonomi pada masa akan datang. Jadi, sejauh mana adik-adik sanggup berkorban untuk masa depan adik-adik? Adakah adik-adik hendak bahagia ataupun duka cita? Jadi, inilah masanya untuk menentukan hala tuju yang ingin dilalui dengan bekerja keras untuk menuntut ilmu dan jangan berputus asa. Okey? Adik-adik juga mesti utamakan pendidikan diri kerana pendidikan yang dapat membantu kamu untuk melangkah lebih jauh dan berbakti kepada negara. Mungkin sistem PTPR online ini sangat mencabar mental dan fizikal kamu. Oleh itu, dalam kesempatan ini, saya nasihatkan adik-adik semua jaga kesihatan diri, makan pemakanan yang berkhasiat atau menjaga diet pemakanan dan sentiasa aktif dalam mengikuti kelas PTPR online. Yang seterusnya, pada slide yang keempat saya iaitu fasa 1 iaitu penyediaan merupakan salah satu langkah pertama adik-adik semua untuk mencari minat belajar. Ini merupakan antara 4 tips ringkas yang saya rasa adik-adik semua mesti lakukan sebelum mula belajar ataupun ulang kaji. Yang pertama, tanamkan niat belajar pada hati dan minda. Perbuatan tanpa niat akan membataskan fokus adik-adik semua apabila perkara lain mula menarik perhatian seperti telefon, social media, keadaan rumah yang bising, perut lapar, mengantuk dan sebagainya. Jadi, adik-adik semua mestilah niatkan dalam diri untuk setkan apa yang hendak dilakukan. Contoh, okey, hari ni aku nak siapkan latihan BM dengan BR daripada pukul sekian-sekian sampai sekian-sekian. Okey, dan pastikan adik-adik kena buat apa yang dah diniatkan. Kalau tidak, sia-sia sahaja usaha yang ditaburkan. Seterusnya, mestilah menyediakan jadual belajar yang ringkas dan sesuai dan bahagi masa dengan sistematik dan bijak. Ringkas dan sesuai bermaksud setkan masa yang kamu sendiri rasa sesuai untuk belajar. Ada jenis pelajar yang lebih suka belajar pada waktu pagi, pada waktu petang dan mungkin pada waktu malam. Tapi pada pendapat saya syorkan untuk belajar pada waktu awal pagi. Waktu tersebut adalah waktu yang sangat baik untuk belajar kerana otak time tu masih fresh. Dan alhamdulillah kita mulakan hari kita dengan mengulang kaji pelajaran.
pada waktu awal pagi iaitu pada pukul kurang-kurang pada pukul 4 sehingga 6 pagi. Tetapi jangan kata belajar pukul 4. Mungkin pukul 4 tu pun baru tidur. Sebab apa? Game, social media, K-drama, anime dan sebagainya. Jadi tolonglah bahagi masa dengan bijak supaya adik-adik nanti tak menyesal bagai nasi sudah menjadi bubur. Namun, belajar juga mengikut kemampuan diri tau. Jangan paksa diri dan pastikan badan dan minda mendapat rehat yang secukupnya iaitu tidur dalam tempoh 7 ke 8 jam supaya adik-adik boleh kekal fokus di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah fahami topik dan subtopik setiap subjek. Sangat sia-sia tau kalau awak baca buku tapi awak tak faham apa yang awak baca. Jadi, mungkin sebelum awak ulang kaji, apa kata awak buka buku rujukan, awak belik-belik buku tu, mungkin ada beberapa tajuk, subtopik ataupun bahagian yang awak perlu beri perhatian dan sebagainya. Secara tak langsung, awak dapat mengetahui antara topik dan subtopik yang langsung awak tak familiar dan awak juga dapat membantu diri awak untuk belajar dengan lebih mendalam berbanding rakan-rakan yang lain. Jadi ini merupakan antara 4 tips saya yang saya lakukan dalam pembelajaran semasa saya menghadapi SPM. Okey, seterusnya. Lack of direction, not lack of time is the problem. We all have 24 hours a day by Zig Ziglar. Okey, awak tak ada arah tuju tapi awak tahu nak bagi masa dan itu adalah satu masalah. Hal ini kerana ada sebahagian pelajar dia masih blur bila dibuka buku untuk belajar. Mungkin dia dah ready, dah sedia pada fasa 1 tapi dia masih keliru. Sebenarnya aku nak study apa ni? Lepas ni aku nak buat apa? Jadi minat nak belajar tu akan hilang dan mulalah untuk menangguh kerja rumah yang diberikan sehingga bertimbun. Oleh itu, adik-adik semua mesti memanfaatkan setiap detik, saat, minit, jam yang diberikan dalam tempoh 24 jam dengan perkara yang berfaedah. Seterusnya, fasa 2 iaitu lakaran. Merupakan langkah kedua untuk adik-adik semua pertimbangkan lakukannya semasa belajar. Semasa ulang kaji, pastikan ada buku rujukan, buku nota ataupun buku teks yang boleh dijadikan sumber rujukan utama ketika mengulang kaji. Seperti YouTube ataupun Google boleh juga digunakan sebagai sumber rujukan. Tiada masalah. Fokus semasa ulang kaji juga sangat-sangat penting. Apabila tidak faham, jangan segan ataupun takut untuk bertanya kepada guru dan rakan-rakan yang lain. Percayalah, mereka akan sentiasa bersedia untuk bantu. Saya nasihatkan agar bertanya kepada rakan-rakan yang lebih mahir dalam subjek tersebut supaya kamu dapat mencari jawapan kepada soalan yang diberikan. Baiklah. Sama juga di kelas PDPR online, sekiranya awak tak faham, terus tanya dengan cikgu. Awak merupakan seorang pelajar yang khususnya mencari ilmu pengetahuan. Jadi jangan berasa malu untuk bertanya. Kalau masih malu bertanya dalam kelas, boleh tanya sama ada di WhatsApp ataupun Telegram. Ingat, malu bertanya sesat jalan. Okey. Pada pendapat saya lebih suka belajar sendiri terlebih dahulu sebelum kelas kerana ia lebih seronok dan sangat memuaskan. Kerana saya dapat mempelajari topik tersebut terlebih dahulu diikuti dengan pemahaman cikgu. Jadi secara tak langsung, saya mendapat ilmu yang lebih berbanding rakan-rakan yang lain. Okey, tambahan lagi, adik-adik juga boleh membuat nota ringkas ataupun nota poket yang padat dengan maklumat yang boleh dirujuk dan dibaca di mana-mana sahaja. Okey, seterusnya. Okey. Maka kita sudah sampai di kemuncaknya iaitu fasa 3 iaitu lukisan. Kalau fasa 1 dan fasa 2 awak dapat lakukan dengan jayanya, namun fasa inilah yang akan menentukan segala-galanya. Sama ada usaha yang awak lakukan boleh bertahan pada tempoh yang lama atau tidak. Sama seperti seni, apabila kita dah bersedia dan kita dah membuat lakaran,
konsistensi itu sangat penting untuk menentukan sama ada seni itu siap ataupun tidak. Konsistensi juga merupakan kata kunci untuk terus berjaya dalam kehidupan. Sama sangat dengan belajar. Sebagai contoh, untuk kita mahirkan diri dengan matematik, kita dinasihatkan untuk melakukan latihan matematik setiap hari dan jangan ponteng, kerana matematik merupakan subjek yang latihan adalah segalanya. Tak buat latihan, maka susahlah subjek tersebut. Namun, apakan daya, kita dipengaruhi dengan sikap mim alif lam sin, iaitu malas, yang merupakan musuh utama sejak azali. Para pelajar tak kisah batch keberapa. Jadi, tolonglah ubah sikap sambil lewa kamu yang menganggap belajar ni hanya main-main je. Masa depan kamu sangat bernilai tau. Dan pihak sekolah sangat bersedia untuk membantu kamu. Jadi, sila hargai segala pengorbanan mereka dengan belajar bersungguh-sungguh dan buatlah mereka bangga dengan usaha yang kamu semaikan dalam pelajaran. Kesimpulannya, fasa 1 dan fasa 2 ini mestilah dilakukan secara konsisten atau secara berterusan. Kalau tidak, kaedah pembelajaran yang saya kongsikan akan menjadi sukar dan akhirnya kamu sendiri yang menghilangkan minat belajar itu sendiri. Jadi, sila muhasabah diri dan tentukan kaedah pembelajaran terbaik untuk diri kamu. Seterusnya, apabila fasa 3 telah lengkap, maka hadirlah fasa terakhir bagi kaedah pembelajaran saya, iaitu pameran. Pada perspektif saya, fasa ini akan mencerminkan segala usaha dan titik perlu adik-adik semasa menerima keputusan SPM 2021. Perasaan gembira dan sedih memang akan terungkap pada ketika ini. Di sini akan terbukti bahawa sejauh mana kesungguhan dan kerja keras awak ditanda dan diberi grade yang tertentu. Jadi, adakah kamu sanggup berhadapan dengan situasi di mana kamu menerima keputusan SPM yang seiring dengan prestasi kamu yang sekarang? Jadi sila ambil iktibar dan mainkan peranan kamu sebagai seorang pelajar SMK SAAS Kajang, bahawa pendidikan sebenarnya sangat penting untuk masa depan kamu. Pameran ni merupakan tempat yang sesuai untuk kita pamerkan hasil seni kita kepada orang lain. Walaupun hasil seni kita mungkin ada yang cantik, buruk atau biasa-biasa sahaja, namun banggalah dengan diri sendiri kerana pameran ataupun result awak dibina hasil dengan hasil titik peluh awak sendiri. Jadi, be proud and smile, okay? Jadi, slide yang seterusnya adalah peringatan khas untuk pelajar yang beragama Islam. Ini merupakan tips mencari keberkatan ketika belajar yang saya dan rakan-rakan lakukan di asrama, ya. Ingat, sentiasa jaga hubungan dengan Allah dalam memenuhi arahannya untuk menunaikan solat fardu 5 kali sehari, membaca Al-Quran walau semuka sehari dan menjaga akhlak di samping menjaga pertuturan bersama ibu bapa, guru-guru mahupun rakan-rakan. Menjalinkan hubungan silaturahim bersama ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan. Mulakan setiap perbuatan dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah sentiasa mempermudahkan urusan adik-adik semua ketika menuntut ilmu dan memperoleh kejayaan yang setimpal dengan segala usaha yang adik-adik curahkan. Dan ingat, Allah tak menjanjikan sesiapa yang dapat straight A itu berjaya. Namun Allah menjanjikan yang menunaikan solat dan sentiasa berdoa itulah yang akan berjaya. Jadi sebelum saya menutup tirai, izinkan saya membaca pantun yang berbunyi. Pohon jati tumbuh berjajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Believe in yourself more than anyone else.
learn more, do more, achieve more. Everyone can do it. So do you. Jangan putus asa adik-adik semua. Korang still ada peluang untuk tunjukkan dekat diri korang dan masyarakat sekeliling yang korang pun boleh berjaya, tak kira kelas mana. Buktikan dengan diri sendiri yang korang pun boleh berjaya. Shock everyone else what else you can do. Good luck. Saaz boleh, Saaz hebat, Saaz juara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.